pandangan tambahan nombor 15 muka surat 63. Okey, kalau kita tengok garis XY ataupun satah XY tu dia bagi adalah bersudut berapa? Kita ada set square, dua set square ni. Ini set square 60, 30. Manakala yang ini pula set square 45, 45. Kalau kita letakkan, tengok garisan yang condong ini adalah dia selari dengan sudut. Ini sudut berapa ni? Ini sudut berapa? 30. Linda, sudut berapa Linda? 30. 30. Okey, betul. Sudut 30 Jadi kita gunakan set square tersebut. Okey, katakanlah yang ni saya letakkan dia sebagai pandangan. Kejap Ini adalah pandangan hadapan. Manakala ini saya letakkan dia sebagai pandangan sisi kanan. Okey. Satah XY ni dia selari dengan pandangan pandangan sisi kanan. Jadi objek yang kita nak lukis adalah bersamaan ataupun lebih kurang sama dengan pandangan hadapan. Okey, sekejap Okay, contohnya macam ni. Kalau kita tengok daripada pandangan sini, ini kita nampak pandangan hadapan. Sekarang ni kita naikkan dia, tengok kat sini. Okey. Jadi kita punya apa ni orang panggil? Ketinggian dia ni dia dah berubah lah. Dari sini kedudukan dia dia akan jadi lebih ni. Manakala dia punya kelebaran ni kita akan maintain. Sebab yang ni kalau kita tengok kat sini, dia punya lebar. Kalau tengok kat sini pun lebar dia sama juga. Okey. Jadi kita nak dapatkan dia macam mana. Katakan ini XY dia. Saya kena hitamkan sikit sebab XY saya tak nampak. Okey, XY dia sini. Jadi kita kena buat garisan yang 90 darjah. Jadi saya terbalikkan set square saya. Okey, macam ni Dapat 90 darjah. Apa saya boleh gunakan macam ni. Ini pun 90 darjah dapat garisan ni. Okey, saya buat dulu muka yang di depan ini, yang di sini dulu Saya nak lukis yang ni dulu. Saya buat number Saya suka numberkan. Jadi kita numberkan bersama-sama. Saya letak pada objek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Pada pandangan hadapan, katakan ni nombor berapa? Respon. Ini nombor berapa? 5. 5. Okey, yang ni? 6. 6, betul. Okey, yang ni pula? 4. 4, ya. 4. Di sini? 3. 3, 2, 1. 1. Okey, katakan kalau kat sini saya letakkan 7. So di sini adalah 7. Okey, daripada pandangan sisi kanan. Ini pandangan sisi kanan. Yang ini adalah nombor 6 dengan nombor 6 dengan nombor 5. 5. Okey, right. Di sini pula 4, 3. 4 dengan 3. Yang ini pula 2, 1. 2, 1. Okey. Jadi yang di bawah ni adalah 7 Nampak yang 7 duduk kat sini kan? Okey. So sekarang ni saya nak buat muka ini dulu. Pada pandangan ni. Okey, nak dapatkan kedudukan nombor 1, 2 sampai nombor 7. Jadi tadi saya kata bawa 90 darjah. Okey, saya tarik. Sekarang ni XY, awak nak letakkan XY di mana? Nak letakkan di sini ke? Di sini ke atau di tengah-tengah? Boleh mana-mana Saya letakkan XY-nya di sini sebab ruang kat sini lebih Banyak juga lagi. Saya letakkan XY-nya di sini. So maksudnya XY ni semua objek duduk di atas. Okey. Saya ambil. Yang ada kat situ adalah nombor 1 saja. Ini nombor 1.
Okay, nombor 1. And then saya ambil nombor 7 pun saya ambil terus. Nombor 4 dengan 5. Begitu juga nombor 6 dengan nombor 3 dengan 4, 6 dengan 5. Okey, sekarang ni saya extendkan garisan ni semua ke depan untuk memudahkan saya nak mengambil jarak kedalaman kelebarannya. Ini sama. Okey. So, kalau katalah saya nak dapatkan nombor 2. Saya nak dapatkan nombor 2, ambil daripada XY. XY saya tadi kat sini. XY saya kat sini. Okey. Saya ambil daripada 2. Daripada XY pergi ke nombor 2. Okay. Mana nombor 2? Okey, kat sini. Ini XY, nombor 2. So, okey, saya extendkan sikit lagi. So, ini adalah nombor 2. Ini adalah nombor 1. Lepas tu saya nak dapat nombor 3 pula dengan nombor 4. Okey, ambil daripada XY. Pergi nombor 3, dia sama dengan nombor 2. Letakkan dekat XY, dapat nombor 3. Sini kedudukan nombor 3 ya. Lepas itu, nombor 4. Okey, ambil nombor 4. Okey, dapatkan di sini, letak ini. So, di sini adalah nombor 4. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Okey, sekarang kita nak buat nombor 5. Okey, nombor 5 sama dengan nombor 4. Kita tengok nombor 5, XY pergi nombor 5. XY pergi nombor 5, dapat nombor 5. Manakala nombor 6, ambil daripada XY, pergi ke nombor 6. XY pergi ke, dapat nombor 6 kat sini, kat titik dia. So, dapat nombor 6. Jadi, kita tandakan. Ini nombor 5, ini nombor 6, nombor 3. Okey, yang mana garisan lurus kita boleh hitamkan terus ya. 1 pergi ke 2, 1 pergi ke 2, kita boleh hitamkan dia. 1 pergi 2. Okey, and then 2 pergi 3. Okey, 2 pergi 3. Dan 3 pergi 4. Lepas tu 4 pergi 5. Nak cari yang terbaik. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia macam ni tetapi terlampau ni. Okey, saya sambungkan je lah ini. 4 pergi 5 ya. Okey, lepas itu daripada nombor 5 dengan 6. Untuk nombor 6 pergi ke nombor 1, bolehkah cikgu buat garisan straight line? Anak murid sekalian? Tak boleh kan? Tak boleh. Kita kena buat garis lengkung kan. Nombor 6 pergi nombor 1. Dia adalah garis lengkung. Tengok nombor 6 pergi nombor 1 garis lengkung. Sebelum tu cikgu perkenalkan nombor 8 dulu ya. Nombor 8 duduk kat sini ya. Nombor 8. Pada pandangan hadapan, nombor 8 duduk belakang nombor 1. Pada pandangan sisi kanan, ini adalah nombor 8. Okey, cikgu naikkan dulu nombor 8. Cikgu nak dapatkan nombor 8 sebab nombor 6 dengan nombor 8 tu dia macam ada juga connection. Okey, cikgu naikkan. Manakala dia punya kedudukan dia pada XY kan, sata XY. Okey, naikkan.
Di sini adalah nombor 8. Jadi kita akan ada dua lengkung iaitu daripada 6 pergi 1 dengan 6 pergi 8. Iaitu 6 pergi 1, 6 pergi 8. Ini 6 pergi 1, 6 pergi 8. Okey, jadi kita buat dulu 6 pergi ke nombor 1, 6 pergi ke nombor 1. Okey, dia ada 3 titik. Kita kena ambil 3 titik antara ya. Okey, satu cikgu dah dapatkan kat sini iaitu titik A. Cikgu buat satu lagi B dan juga satu lagi C. Okay, right ya. Cikgu buat 3 titik. Yang ni tak kisah buat mana-mana pun tak apa tapi cikgu nak ambil A, B, C. Macam tu. Okey, cikgu panjangkan A. Untuk A ni dah dapat dah kat sini kedudukan A sebab cikgu buat selari dengan nombor 3 dengan nombor 4 tu kan. So A dapat kat sini. Okay, cuma cikgu nak kena panjangkan untuk barisan yang lain tu ya. Tak cukup panjang. Macam mana ya? Cikgu nak buat yang ni duduk macam ni. Okey, right. Macam ni cukup panjang. Okey, turunkan C. Okey, dapatkan C. Ataupun kita ambil yang dekat nombor 8 ni lah, senang sikit. Dapat nombor C ya. C dengan 8 ni sama saya buat samalah. Okay, C kat sini. Okay, dan juga satu lagi P. P kat sini. Okay, jadi saya naikkan C, saya dah naikkan ni. Okay, C. Manakala B, saya naikkan kat sini ya. Okay, so sekarang ni kita ambil kedudukan A dulu. Daripada XY, A. So, XY, A dapat kat sini. XY pergi ke B. B. XY pergi ke C. Dapat C. Okey, cikgu nak buat satu lagi lah ya. Iaitu dekat bawah ni. Sebab kat sini jarak dia macam jauh sikit. Okey, cikgu nak buat kat sini lah ya. Cikgu ambil kat sini. Kita ambil garisan yang dah ada lah supaya lebih senang Tak payah nak buat banyak-banyak garisan. Okey, ini cikgu namakan dia D. Okey, cikgu ambil jarak daripada XY pergi ke D. Okey, sini adalah D. Ambil XY. Dapat D Tak nampak beza sangat Dia mungkin beza kat sini. Sebab satu dia duduk sini. Okey, tak apa. Kita buat lengkung sampai sini. Gunakan French curve. French curve ni tak boleh pakai ke? Okey, mungkin boleh sebelah sini. Okey, dia terlampau besar sangat. Jadi kita kena cari French curve yang besar. Okey, kita ambil yang besar ni, tengok.
Daripada nombor 6 pergi ke nombor, saya buat dulu kat atas ni, 6 C, B, A. Okay, stopkan dia dekat itu. Okay, saya rasa macam ni saya terkeluar. Mungkin ni saya salah sikit. Jadi nanti awak boleh ubah baliklah kedudukan. Tak tahulah kenapa D terkeluar sangat. Tak dapat dekat dalam tu. Okay, mungkin saya punya jarak D saya tak berapa nak betul. Saya dapat salah sikit D dia. Okay, sepatutnya dia akan masuklah dalam ni. That's why kita kata kita ambil 3 ni. Tapi kalau ikut kat sini dia macam, kat sini terlampau kecil tapi dia ada jarak sikit juga kat sini kan. Okay, so kita dah dapat C, B, D, iaitu daripada nombor 6 sampai ke nombor 1. Sekarang saya nak buat nombor 6 pergi nombor 8. Okay, saya gunakan yang sama. A, B, C. Saya gunakan yang sama ya. Saya extendkan sikit lagi garisan ini. Okay. Saya dapatkan garisan dia. C. C. Duduk di antara 6 dengan 8. Dan A. Saya tak nak pakai D lah. D tu dia macam terkeluar daripada garisan. Okay. So saya bawa dia naik ke atas. Ini adalah A, C belakang. Ini adalah B belakang dan juga A belakang dia. Okay. Antara 6 dengan 8. Jadi kita ambil. Naik ke atas. Naik ke atas. Okay. Daripada A, kita tengok A yang ni duduk garisan dekat sini. So kita ambil A. A dikenakan dengan garisan A tadi. A tanda. Kalau B, kita dapat B tanda. Dan C tanda pula adalah C tanda. So daripada 6 pergi ke A, B, C tanda, B tanda, A tanda dan terus ke 8. Kita cari. Yang terbaik. Yang terbaik. Okay, so dapatlah untuk yang kedua iaitu 6 pergi ke C tanda, B tanda, A tanda dan juga 8. Awak buat lawa sikit pada saya lah sebab saya ni ada benda dah mengacau saya kat sini. Okay, so lepas tu kita boleh hitamkan di antara 8 dengan nombor 1. Okay, so kita dah siap kat situ.
Okey, kita tengok nombor 7 kita. Nombor 7 kita dia duduk kat sini. So kita boleh hitamkan dia juga. Saya nak kasih kita atas. Okey, ini adalah nombor. Kita sampai sini. Okey. Ini nombor 7. Okey. So sekarang ni kita nak buat nombor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Okey, pada pandangan atas, pada pandangan hadapan, ini adalah nombor 16 dengan 15. 14 dengan 13. Ini adalah nombor 12, 9 dengan 10. Okey. Okey, kita tengok sini. Pada pandangan sisi pula, okey, di bawahnya ada 11, atas pada sebelah ada 10, sebelahnya adalah 9. Okey, atas dia lagi ada 13 dan 15, sebelah kirinya adalah 14 dengan 16. Okay, jadi kita naikkan dia. Naikkan dia, nombor 10, nombor 11, begitu juga dengan nombor 9 dengan ni, nombor 14 satu lagi. Okay, right. Kita tengok sekarang ni nombor yang ada dengan XY, nombor pada XY adalah nombor 9. Okey, nombor 9 duduk di sini. 9. Nombor 10 duduk di sini. So, nombor 11 pun duduk di sini juga. So, dia akan pergi daripada nombor 1 sampai nombor 10. 1 sampai 10 lah. Sebab 11 dia di belakang ni adalah 10 yang paling jauh sekali. Okey. 1 pergi ke 10. Hitamkan dia. Ini. Okey, daripada 10 dia pergi ke nombor 13. 13 kita berada di sini. Ambil jarak 13. Okey. Daripada XY. Okay, daripada XY jarak 13, 16. Okey, kalau kita tengok jarak 16, jarak apa semua ni sama dengan 5 sampai 15. Paling hujung sekali adalah 15. Maka cikgu akan buat okey. Kita kertas ni. Okey, dia sampai nombor 15. 15 hujung di sini. So, cikgu boleh hitamkan. Terus sampai nombor 15. Okay, di sini adalah nombor 15. 16 dia pula ada kat sini. Okay. So sekarang ni nombor 14 dengan nombor nombor 14, 13, 12. Itu kita dapat lagi nombor dia. So cikgu kena ambil dia ke depan sikit, dia tak sama dengan 6 So, cikgu ambil saja satu je saja pun boleh, iaitu nombor 13 ataupun 14. Okey. Katakanlah 14 saya letakkan 14. So dapat 14. Okey. 12 pun sama juga. Lebar dia 12 dekat mana kat sini? Kita tak nyatakan 12 kat sini. 12 sama dengan 9 sama dengan 6. Okey, sama dengan sini. So 12. Okey. Okay, start daripada sini. Saya nakkan sikit kertas saya punya ni, set square.
Okey, dia sampai nombor 10. Sekejap. 13, sorry. Sampai nombor 13. 13 kat sini. So, dapat sampai 13. Okey. Ini adalah 13. 10 tadi kita dah dapat ya. Nombor 10 kat sini. Okey. Lepas tu yang ni. Dia boleh hitamkan saja. Dia pergi ke nombor 14. Okay, dan juga dia pergi ke nombor 16. So kat sini ada garis, kat sini tak ada garisan ya. Dia akan pergi ke nombor, nombor 12. Nombor 12 kat sini. Okay, kalau kita tengok 12 dia pergi ke 14. 14 satu garisan yang sama, 14. Okay, nombor 12 dia akan pergi ke nombor 9. Okay, nombor 12 dia akan pergi ke nombor 16. 16 dia ada duduk di sini. Tapi dia pergi ke 14 dulu. 14. Sini 14. Okey, naik ke atas. Naikkan ke atas lagi sikit. Okey, nombor ni. Okay, ini adalah 14. Ini adalah 16. Dan ini terus naikkan. Okay. Padamkan sikit ni macam tak cantik je. Okay. So sekarang ni kita tengok. Ini adalah nombor 4 ni. Nombor 14. 13 pergi ke nombor 12 dia satu duduk satu kawasan ini saja. Atau garisan ini saja. Sebab ini dikira satu garisan. Okay. 12. Okay, naik ke atas macam tu. So sekarang ni, betul kan nombor 12 kat sini? Betul kan? Okey, betul nombor 12. So sekarang ni kita tengok nombor 13 pergi ke nombor 10. 13, 10. 13, 10. Okey, kita kena buat 13, 10 macam ni. Okey, daripada nombor 10, dia pergi ke nombor 12. 10, dia pergi ke nombor 12. Okey, macam tu. So, kita dah siap dah yang tu. Ada lagi? Yang tak komplit? Ada lagi tak yang tak komplit? Kita tengok Daripada 1 pergi 2. 2 pergi 3. 3 pergi 4. 4 pergi 5. Di sini 5. 5 pergi 6. 6 pergi balik ke nombor 1 lengkung. 6 pergi ke nombor 8 lengkung. Okey, 4 pergi 7. 7 masuk ke dalam. Okay, right? Lepas tu kita pergi kepada nombor 8. 8 pergi ke nombor 9. Okey, 9 pergi ke nombor 11 dia kat mana 11? Okey, kalau kita tengok 11 dia kat bawah. Okey, 8 pergi ke nombor 11. 11 nya di bawah. Okey, ada 11 di bawah sini. Okey, dia pergi juga ke nombor, dia 9 pergi ke 10. Okey, 10 paling hujung sekali. Lepas itu kita naik dia sikit ke atas, kita ada 12. Okey. Sekali lagi cikgu tengok adakah betul nombor 12 itu di situ. Nombor 12, kalau kita tengok dia berada dekat nombor 9, 12 dengan 9, 12 dengan 5 dengan 6. Okey, betul 12 duduk dekat atas garisan ini. Dia punya kelebaran dia begitu. Lepas tu dia pergi ke nombor 14. Okey, 14 duduk kat sini. Nombor 13. Lepas tu dia pergi ke nombor 15, 16, nombor 5. Pergi balik nombor 6. Okey. Lepas tu 10 pergi ke 12. Okey, itulah. Dah siap lah. Dia kata butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Maka itulah dia punya jawapannya. Ada persoalan?